Okey, sebelum ni kita dah belajar kalau pertama mengenai kuadran. Okay, awak dah belajar mengenai, bukan kuadran. Positive and negative angle. Positive and negative angle. Kemudian you belajar mengenai kuadran. Kuadran ini kuadran ini melibatkan 6 trigonometric function. Kemudian you belajar mengenai reflex angle. Reference angle, reflex pula. Reference angle. Okay, macam tadi alpha tu. Okay. Kemudian yang ketiga, you belajar mengenai sketch graph. Sketch or draw graph. Okay. Kemudian you belajar dalam ini sketch graph, you belajar mengenai number of solution. How to find number of solution. Kemudian you ada belajar mengenai basic identities. Ni dah masuk formula. Basic identities. Ada 3 sahaja. Okay. Kemudian formula yang berikutnya, awak belajar mengenai addition formula. Ada 6. Tapi kita ingat 3 saja. 4, 5, 6. Tapi kita ingat 3 saja dah cukup. Okay. Tapi dalam exam pun ada formula diberi. Okay. Ketiga sekarang kita belajar mengenai double angles. Double angle formula. Ni yang awak dah belajar ni. Setakat ni. Ada lagi sikit lagi nak habis. Ni setakat ni yang awak dah belajar. So yang ini nak belajar hari ini. Double angle formula. Okey. Saya nak bincang sikit je contoh dia. Double angle formula. Awak pergi page 218. Okay, 218 betul. Mengenai double angle formula. Ada 3 formula. Double angle formula. Ada 3 formula. Dia ambil daripada addition formula, penambahan. Sin A plus B. Sebelum ni awak belajar ni, refresh balik. Kita refresh sekali jalan. Apa rumus sin? Sin ingat, dia punya cara dia SC tambah CS. SC, CS kalau sin. So SC ni apa? Sin A cos B tambah, sebab dia tambah sini, so sini tambah cos A sin B. Okay, ini daripada addition formula. Semalam tu video yang saya bagi. Sekarang kita nak buat double angle formula. Double angle formula bila kita substitute B, substitute B with A. Double angle, sudut double. So dia akan jadi A tambah A sin A cos A tambah cos A sin A. Ini akan jadi sin 2A, sin 2A sama dengan sin A cos A. Cos A sin A. Sama dua ni. So dia adalah 2 sin A cos A.
Saya terang juga ya macam mana dapat formula ni. Yang ini sebabnya saya bimbang. Wah, bila KSSM takut dia banyak suruh buat pembuktian. Buktikan double angle from daripada addition formula. Ginilah caranya. Sekarang itu C. Kita nak cos pula. Okay, cos. Kalau cos A plus B, ini sama dengan apa formula dia? Formula addition formula. So kalau cos dia CCSS. CCSS. Kalau sini tambah cos dia terbalik. Dia jadi tolak. So ini akan jadi cos A cos B tolak sin A sin B. Okey. Sekarang ini kita substitute B with A sebab kita nak double angle. So dia dapat cos A plus A, B tukar kepada A. Ini jadi cos A cos A tolak sin A sin A. So ini adalah cos 2A sama dengan cos A darab cos A. Ini adalah cos kuasa 2A. Cos tu ada 2 kali. Cos kuasa 2A. Tolak sin kuasa 2A. Okey, ni. Okey, ada lagi formula lain. Bila kita ganti ini dengan apa tu basic identities. Okay, basic identities saya tulis sebelah. Basic identities kita tahu sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A sama dengan 1. Ni memang famous formula ni. Formula ni memang famous dan banyak kali guna biasanya. Okay. Kalau saya ganti cos kuasa 2A sama dengan 1 tolak sin kuasa 2A, apa jadi dengan formula kita yang tadi? Okay, cos A, cos kuasa 2 adalah 1 tolak sin kuasa 2. So cos kuasa 2 adalah 1 tolak sin kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. Yang ini saya tukar dengan ini. So ini akan jadi cos 2A sama dengan 1 tolak 2 sin A. So ada 2 formula. Ini kalau saya tukar cos. Kalau saya tukar sin. Saya tukar sin. Sin kuasa 2A sama dengan apa? 1 tolak cos kuasa 2A. 1 minus cos square A. So I substitute dalam original formula cos 2A ni. Asal dia adalah cos 2A cos square A minus sin square A. Tadi saya tukar cos. Tadi saya tukar cos. Sekarang saya nak tukar sin. Ini jadi cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2 adalah 1 tolak cos kuasa 2A. Sin kuasa 2A adalah 1 yang tadi ni. 1 tolak cos kuasa 2A ini. Okay. So yang ini saya ganti di sini. Jadi dia akan jadi cos kuasa 2A tolak 1. Tolak-tolak jadi tambah cos kuasa 2A. So ini akan jadi cos kuasa 2, cos kuasa 2, 2 cos kuasa 2A tolak 1. Ini adalah formula ketiga untuk double angle for cos.
Yang saya tulis merah ni, biasa yang saya tulis dengan dawat merah ni biasanya memang diberi dalam formula. Ini saya terangkan bila kes soalan tu dia suruh proof kan, buktikan. Yang beginilah cara dia. Okay. Sin, cara dia menggunakan menggunakan addition formula. Cos menggunakan addition formula dengan identity, basic identities. Saya tulis sikit. Macam mana nak bukti double angle formula? Sin ni dia menggunakan addition formula. Kalau cos ini dia melibatkan addition formula dan basic identities. Okay, saya tulis tapi tak nampak ya. Ni addition formula, ini addition formula dengan basic identities. Okay. Sekarang yang ketiga. Tangent pula. Tadi cos. Okay, tangent. Ini double angle So tangent A tambah B. Kita guna addition formula. So tangent A tambah B. Tangent A tambah tangent B. Per 1, kalau sini tambah ini tolak. Tangent A, tangent B. So we substitute B with A. Sebab kita nak double angle. So tangent A plus A equal to tangent A plus tangent A over 1 minus tangent A tangent A. B ni gantikan dengan A. So this is 2 tangent A plus tangent A. So 2 tangent A. 1 minus tangent squared A. So this is tangent to A. Okay. Sekarang ni boleh faham setakat ni? Formula double angle, sin, cos dan tangent. Boleh. Zizin, suara saya lambat ke Zizin? Okay. Example 24. Find the value of each of the following expression using the double angle formula, then verify the answer obtained with a calculator. So A, 2 sin 15 degrees cos 15 degrees. Okay, ini sin. Apa formula sin? Sin 2A equal to 2 sin A cos A. Ini boleh tengok dalam formula. Sebab dia tak suruh bukti. Formula ni boleh tengok terus dalam formula. So sin 15, cos 15. So ini sama juga dengan formula sin. Sin 2A. A apa? A ini 15. So sin 2 times 15. So this is equal to sin 30 degrees. So sin 30 degrees, okay, boleh guna calculator ataupun kalau saya tak guna calculator, saya guna triangle ini. So 1, 2, square root 3. Opposite of 30 is 1. So 1, 2, square root 3. Sin. So
So opposite of 30 is 1. Opposite of 30 is 1. Hypotenuse 2. So 1/2. Next, B. Cos squared 22.5 degree minus sin squared 22.5 degree. Okay, ini formula double angle for cos. So cos 2A equal to cos squared A minus sin squared A. Okay, ini adalah formula double angle for cos. So ini adalah cos 2 multiply 22.5. So ini we get cos 45 degrees. So saya tak guna kalkulator, nak guna kalkulator lagi boleh juga. Nak double check guna kalkulator lagi bagus. So 1, ini adalah square root 2. So cos cah 45 adjacent 1 over square root 2. Cah adjacent 1 over square root 2. Okay, kenapa dekat jawapan buku teks square root 2 over 2? Sebab dia darabkan dengan conjugate. So ini akan dapat square root 2 over square root 2 multiply square root 2 is 2. Sama, dua-dua ni sama, boleh je. Okay. Next, C. Tak faham tanya ya. C. 2 tangent 75 degrees over 1 minus tangent squared 75 degrees. Ini formula tangent. Okay, ini formula tangent. Formula double angle for tangent. Tangent 2A equal to 2 tangent A over 1 minus tangent squared A. Ini formula double angle tangent. So ini adalah tangent 2A. A apa? A 75. So this is equal to tangent 150 degrees. Okay, tengok tangent 150 dia tak ada melibatkan yang right angle ni. Tak ada 45, tak ada 30, tak ada 60. So apa kaitan dia? Kita buat dalam kuadran. Okay, tangent 150. Sebab kalau you terus tulis jawapan you, okay, dia tak ada dalam bentuk set lah kalau you guna calculator. Okay. 150 pada kuadran kedua. Anak singa tanggal cawat. So this is 150. So what is reference angle? Reference angle is 30 degrees. So dia akan jadi tangent 30 degrees. Bila ada reference angle, mesti ada simbol positif atau negatif. So positif atau negatif bagi kuadran kedua tangent. Kuadran kedua tangent adalah negatif. Sebab hanya sin sahaja yang positif. So this is negative tangent 30 degrees. Okay, lagi sekali kita lukis right angle triangle. 60, 30. So this is 1 square root 2. And here 3. Terbalik saya ni. 1, 2 square root 3. Okay. So negative tangent 30. So opposite is 1 over adjacent. Adjacent is square root 3. So negative 1 over square root 3. So this is the final answer. Boleh faham? Teacher,
Ada nak tanya terus tanya Okay, next Teacher, example 20. Ya. for the final answer, can we use calculator straight? Calculator. Ah, Nanti saya check balik sebabnya saya tengok dekat buku teks ni semuanya banyak bagi jawapan ni. Kalau nak teacher, check guna calculator, if use calculator cannot convert back to this form, kalau kalkulator MS tu tak boleh. Kalau kalkulator yang ini boleh. Oh, okay. Okay, kalau macam saya guna kalkulator saya, negatif tangent 30. Saya dapat negatif square root 3 over 3. Dia sama dengan 1 over square root 3 sebab dia darab dengan conjugate. So dua-dua diterima. Kalkulator ni boleh dapat. Sebab biasanya soalan ni dia tanya without using calculator. So bila without using calculator means your final answer will become like this. Oh, okay, teacher. Okay. Kebiasaannya lah soalan ni dia suruh tanpa menggunakan calculator. Okay, next example 25. Ini soalan yang mencabar juga. Proof, pembuktian. Proof following identities. Cosecant 2A equal to 1 over 2 secant A cosecant A. Okay, proof. Kita tahu ini double angle. Okay, so from left hand side, cosecant 2A equal to 1 over sin 2A. So 1 over sin 2A. Sin 2A using double angle formula is 2 sin A cos A. So this is equal to, saya pecahkan setiap satu, ini akan jadi 1 over sin A, ini 1 over cos A. So ini akan jadi 1 over 2, 1 over sin A. 1 over sin A is cosecant A. 1 over cos is secant A. So dah terbukti. Dah dapat dah jawapan sebelah kanan. Okay, proven, dah terbukti. Kalau tulis sini akhir sekali terbukti, boleh dah. Maknanya awak dah dapat jawapan dah. Sebenarnya soalan yang dah ada jawapan pun kadang-kadang lagi susah tau. Macam mana soalan yang ada jawapan? Inilah. Soalan dia bagi tapi dia bagi jawapan. Dia suruh kita bukti. Kadang-kadang soalan yang ada jawapan tu sebenarnya lagi susah. Kadang-kadang. Cos theta minus sin theta equal to cos 2 theta over cos theta plus sin theta. Okay. Tadi saya buat from left to right. Tapi yang kali ni B ni saya nak buat from right to left. Boleh juga. Sebab lebih senang kita mula yang panjang jadi pendek. Apa maksud panjang? Okay, maksud panjang tu dia punya ni complicated. Daripada complicated jadi simple saja. Kadang-kadang ini lagi mudah. Dari kanan ke kiri. Kalau yang ini, you tengok sini, kiri jadi kanan. Sedangkan kiri ni lagi pendek. Okay? Tapi ini cosecant kita tahu dia guna double angle punya. So kita dah tahu dah double angle. So gunalah from left to right. Yang ini tak tahu ni macam mana ni. Macam panjang je kan. So kita mula yang panjang, yang complicated. Cos 2 theta over cos theta plus sin theta.
Okay, next. Cos 2 theta. Ini double angle. Double angle untuk cos tadi ada 3 formula. Macam mana pula ni? Ada 3 formula, nak guna mana satu? Ada 3 formula cos ni. Ada cos squared, sin squared. Ada sin sahaja. Ada cos sahaja. Ni sin kuasa 2 ni. Silap. Okay, ni sin kuasa 2 Sin kuasa 2, ni cos kuasa 2. Ada sin, ada cos. So mana satu jadi pilihan hati, kita ambil yang sama dengan pembawah. Denominator we have cos and sin. So we take cos and sin. So cos 2 theta equal to cos squared theta minus sin squared theta over cos theta plus sin theta. Okay, kenapa kita ambil yang cosine? Sebab denominator we have cos and sin. Okay, yang ini. Ini adalah yang ini adalah, kalau awak boleh ingat, macam ni dia punya A tambah B, pendaraban dia A tolak B. So when we expand, this is become A squared minus B squared. Kalau ingat ni bagus. Banyak pakai tu yang ni. A plus B times A minus B is equal to A squared minus B squared. So ini sama, A squared minus B squared. So ini akan jadi cos theta plus sin theta. Okay, ini A plus B. And multiply cos theta minus sin theta. This is over cos theta plus sin theta. So potong sebab sama, potong dia. So yang tinggal hanya cos theta minus sin theta. Sama dengan soalan. Dah terbukti. Okey. Boleh faham example 25? Faham? Okay, good. Pembuktian ni dia sama seronok macam sketch graph. Sketch graph tu awal-awal kita akan rasa susah. Tapi bila kita dah mahir rasa senang sangat. Sama juga dengan pembuktian ni. Memang susah. Tapi kalau kita dah mahir, dia rasa seronok sangat, puas sangat. Okey. Kita ada formula tambahan untuk double angle. Sin A over 2 equal to plus minus 1 minus cos A over 2. Sekejap lagi saya akan hantar formula yang diberi dalam exam. Okay. Muka depan tu kan biasanya ada formula kan. Saya akan sharekan formula yang diberi dalam exam. Nanti kita tengok formula ni ada ke tidak. Kalau tak ada, sebab seingat saya sebelum ni yang ini tiada. Kalau tiada, kita kena fikir. Kita kena hafal. Okey. Ini yang melibatkan double angle. Walaupun ini bukan double, ni half ni, tapi dia kira sebagai dalam double angle lah. Okay, next. Example 26. Awak boleh rujuk muka surat 220. Okay, 220 atas example 26 tu dia ada ayat-ayat tu. Cuba nanti double check balik yang itu. Okay, prove that tangent
X over 2 equal to 1 minus cos X over sin X. Okay. Panjang yang mana? Kiri ke kanan? Saya tengok yang kanan ni panjang. So dari kanan ke kiri. From right hand side. 1 minus cos X over sin X. Okay. Cos X. Saya terangkan dulu daripada double angle cos 2A. Saya guna 2A. Okay, kalau cos 2A sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2A, cos 2A equal to 1 minus 2 sin squared A. Okay. Cos A, cos A ni bermaksud 2A over A. 2A over A. 2A over A ni adalah, sorry, bukan over A, over 2. Over 2. Dia nak hilangkan 2. Dia nak tinggalkan A saja. So 2A over 2. Ini pun A over 2. Pada angle tu yang dia permudahkan. Bahagi dengan 2. So ini akan jadi 1 minus 2 sin squared A over 2. Kalau, saya ambil yang lain pula. Kalau cos 2A equal to, okay, formula double angle yang lain, cos 2A equal to 2 cos kuasa 2A, 2 cos squared A minus 1. Saya nak cos A sahaja yang melibatkan double angle. So A ni saya kena divide by 2. So A also I divide by 2. So become cos A 2 cos squared A over 2 minus 1. Pada angle saja kita bahagi 2. Kalau saya ada sin 2A sin 2A. Sin 2A is 2 sin A cos A. From double angle, saya ambil A sahaja, half angle. So I divide by 2. Saya nak A sahaja. So A ini saya akan bahagi dengan 2. All term I divide by 2. Pada angle sajalah. So dia akan jadi sin A over 2 cos A over 2. Itu maksud dia. Okey. Kalau soalan tadi, balik kepada soalan tadi, 1 minus cos X. Okay, macam mana nak tahu ini melibatkan double angle? You tengok sini half angle. Kalau half angle, mesti dia daripada double angle. Okay, daripada sini kita tahu ni half angle. So half angle ni mesti dari double angle. So double angle cos X, tadi double angle cos X is 1 minus 2 sin X over 2. Sin squared 2 sin squared. This is 1 minus 2 sin squared X over 2. Sebab soalan sini X, ini X lah. Okay, sekarang. Sin pun kita guna double angle sebab dia dah ada half angle ni. So kita guna double angle. So double angle sin. Tapi kita nak X sahaja. So we divide by 2. Dia akan jadi 2 sin X over 2 cos X over 2. Sampai sini boleh faham tak? Ada soalan nak tanya tak? Ini contoh terakhir hari ini ni. Saya tak pergi yang lain dah. Ini saja. Fahamkan betul-betul. Boleh faham tak yang ini? Boleh. Okey, Zizin, terima kasih. Respon yang lain? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh. Lain, Hashini boleh. Yang lain okey?
Boleh Okay. Saya ulang. Why we use from double angle? Because we can see here is half angle. Bila half angle dia nak beritahu you mesti guna double angle. Start from double angle. I kata suruh guna double angle. Kenapa sini X bukan 2X? Itulah maksud dia. You kena guna double angle dan you simplify. Permudahkan. Dia akan jadi macam ni. Okay. Saya kalau belajar dulu kan. Cikgu saya bagi tips apa-apa pun dia tak tulis, dia bercakap. Oh penuh dekat buku saya. Apa dia cakap? Poin-poin dia je lah. Tak adalah saya tulis penuh ayat dia, cuma saya akan tik kat sini. Ni. Saya akan tik, saya akan tulis yang ni maksudnya guna double angle. Saya akan tulis macam tu. Kalau time saya belajar dululah. Cikgu tak tulis pun, cikgu cakap je. Saya akan guna short form lah tulis. Seringkas yang boleh, secepat yang boleh. Sebab cikgu tak tunggu saya. Bila cikgu mengajar, saya tak tunggu saya. Jadi saya kena pandai-pandai. Curi masa tulis cepat. Okay, so 1 minus 1. Habis kosong. Minus minus. Plus. Negatif negatif positif. So become 2 sin squared x over 2 sin x over 2 cos x over 2. Okay. Ini habis potong. Sin squared. Ini sin. So 1 kita potong atas, yang bawah habis. Ini akan tinggal sin x over 2 cos x over 2. Angle dah sama, sin over cos is tangent. So tangent x over 2. Ini jawapan akhir dah terbukti. Proven. Selesai. Boleh faham? Boleh faham? Ada nak tanya? Boleh. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Okay. Sebelum itu, kalau ada yang nak tanya, boleh tanya terus sebelum kita end live.